In many ways, the school environment mimics what adult life is like. I have a clear vision of the role that education plays in society, and I have worked hard to come up with teaching strategies that foster collaboration, curiosity for knowledge, respect, resilience, and drive for success. For several years, I have prepared myself to carry out a role that is essential in our society, and I'm proud to see it's one which gives me enormous satisfaction. Assalamualaikum and hi, Atira, Shahira, and Daniel. I'm Ustazah Nadira. Inshallah, tomorrow I will share knowledge about Fardu Ain and Tips Mengaji. See you kids tomorrow by 4 p.m. Bye! Yeah, Jaha. This one? All right, good. We try one page, then you show me which one the tajid. Is it okay? Yeah. All right, okay. The same page with Atira. Okay, Atira, at the same time, you also can learn, okay? Tajid. Okay. So, Shahira. Oh, sorry. Okay. Based on this one. Okay. On this paragraph, okay, which hukum tajid that you know, that you can share with me? So ini that's dengung, and then also you do two harakat for the Good. ma, Okay. and then dengung on the na, Alright, good. and then that's we have to read it 6 harakat. Alright. Bacaan semasa tidak. Liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Knowing me almost 3 weeks during our classes. It's amazing. Any feedback? You No. is it you regret for knowing me, for attend this class? I just or- told you it's such amazing. It's so Alhamdulillah. amazing meeting. Okay, I hope that you gain something from me, so that from that Oh, you can yeah. share your knowledge with others. I got a right? book. Yes, of course. I got a book full of knowledge. Kind Yes, of. inshallah. There's a lot of knowledge I want to share with you. Okay, in the future. Maybe I hope should get a second book. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan untuk warga tutor profesional Malaysia. Malam ni tuan-puan, seperti yang anda lihat, itu sedikit bingkisan video daripada ni orangnya. Yang dekat sebelah saya ni bakal berkongsi dengan anda, tak lain tak bukan. Selamat datang Ustazah Nadira Muhammad Sharif. Beliau nak kongsikan ilmu rentas benua online kelas dari Malaysia sampai Australia. Nak tahu macam mana cara dia? Sambil-sambil tuan-puan, kita nak berkenalan dengan beliau. Ustazah, apa khabar Ustazah? Dekat mana tu? Alhamdulillah, sihat. Saya dekat Malaysia, dekat Johor Bahru. Okey. Ustazah, mungkin kita mulakan dengan sedikit pengenalan daripada Ustazah, daripada mana
dah lama ke dalam bidang tutoring ni? Mungkin background Ustazah dulu belajar apa dan sebagainya. Silakan Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan daripada saya, salam ukhuwah. Okay, saya berasal dari Negeri Sembilan. Okay, sekarang ni bertugas di Johor Bahru. Okay, kalau nak kata lagi sebenarnya dalam lebih kurang setahun. Dan dalam tempoh setahun tu, alhamdulillah banyak pengalaman yang mengajar saya erti kehidupan tentang dunia pendidikan. Okay, background saya, saya degree saya pentadbiran muamalat dari Alright, adakah line saya atau line Ustazah Nadira? Anda boleh dengar suara kami dengan jelas ataupun ada isu teknikal dan sebagainya. So Ustazah Nadira tengah kenalkan diri tadi. Untuk maklumat anda, dia dulu ambil degree muamalat. Okay. Lepas tu dia ambil master in Islamic Economic. So tuan-puan, saya rasa tertarik nak dengar cerita Ustazah Nadira ni. Awal-awal dia bagi tahu, boleh ke saya mengajar online ni? So, dia sendiri rasa tak yakin nak berkongsi untuk kelas online. Dia dapat nasihat daripada Coach Amir. Kita nak tahu cerita dia dan dia dah berpindah ke Johor Bahru. Ini journey beliau. Ustazah, mungkin you boleh sambung. Awal-awal tu you rasa macam boleh ke nak ajar online ni? Mungkin boleh share story you. Okay. You mengajar subjek apa? Silakan. Okay, journey bidang tutoring ni, okay, bermula daripada tahun lepas, Januari. Okay, masa tu saya baru habis master saya dekat UKM. So masa tu sebab life saya buat dua benda dalam satu masa, iaitu bekerja dan belajar. Kiranya masa saya sambung master tu, pagi saya pergi kelas master sebab saya ambil coursework. Then habis kelas master tengah hari sampai petang, saya dari Bangi shoot balik Negeri Sembilan, saya mengajar kelas kafah dekat Negeri Sembilan. Life saya hari-hari macam tu. Okay, so bila kata once saya dah habis master tu, saya rasa hidup saya kosong. Sebab kita dah biasa sibuk. Lepas tu, saya rasa macam I need to do something. Memandangkan saya dekat Bangi kan. Sebab saya ada menyewa juga dekat Bangi. Okay, masa tu saya cakap dengan kawan saya. Saya rasa saya nak buat part time. Tapi kalau nak kata meniaga tu, minta maaf lah. Saya kurang berminat. Tapi kalau mengajar tu saya minat. Cuma saya tak tahu dekat Bangi ni saya nak mengajar siapa, dekat mana nak mula, sebab saya pun tak kenal orang kan. Sebab life saya Bangi Negeri Sembilan. Okay. Sebab saya fikir saya dah sebarkan manfaat dekat anak-anak dekat Negeri Sembilan. So why not kita sebarkan manfaat dekat Selangor pula dekat Bangi. So masa tu saya try untuk apply jadi tutor CMN. Masa tu kebetulan ada interview lah daripada Coach Amir. Just a simple interview macam tu. And saya macam tak expect yang saya dapat this job tau. Sebab just like, saya ingat lagi masa Coach Amir interview saya berhenti dekat Alright, welcome tuan-puan. Yang mungkin ada yang baru join. Assalamualaikum semua. Jemput tuan-puan untuk kenalkan diri daripada mana tu. Coach Muhammad Noor ada. Malam ni nak sharing tentang ilmu rentas benua tuan-puan daripada Ustazah Nadira. So dia kata panggil saya Ustazah Nadira Poking. Student dia panggil dia gitu. So dia dekat Johor Bahru tuan-puan. Tadi dia dah sampai cerita dekat Johor Bahru. Pelajar master dah biasa busy. Pagi kelas master, petang mengajar. Habis dia master, rasa macam tak seronok buat satu kerja. Bila dapat panggilan untuk mengajar di salah sebuah KPM. Mula mengajar dekat sekolah, tapi dia masih kekalkan mengajar dalam dunia tutoring dia. Tuan-tuan, sebelum tu, okay, boleh komen. Anda boleh dengar suara kami dengan jelas. Kenal ke Ustazah Nadira tu siapa?
So bestnya beliau ni mengajar bahasa Inggeris tau dekat sekolah. Ajar bahasa Inggeris Tapi klien request ajar anak saya fardu ain mengaji. Boleh ke? So dia kata okay tak apa try. Why don't dia yang dah ajar bahasa Inggeris, klien pula time tu speaking steady tuan-tuan. Speaking steady nak tak nak dia kena combine kan. Dia yang terror ajar bahasa Inggeris kat sekolah ni nak try deliver fardu ain mengaji. So kebanyakan kita rasa macam susahlah nak ajar agama subjek pendidikan Islam tu sendiri rasa macam mencabar tau. Lagi nak tarik attention pelajar dan sebagainya. Ini you deliver in English. Mungkin cabaran you sebagai pendidik dan macam mana you tarik minat pelajar you untuk seronok dalam kelas you. Silakan Ustazah. Silakan. Boleh Ustazah? Okay, cabaran sebagai pendidik bagi saya lah. Semua orang diciptakan dengan kelebihan. Jadi kita belajar untuk cuba sesuatu yang baru sebab bagi saya semua orang dah ada basic English tu. But it depends on the way how you deliver it. Okay, kita dah ada basic knowledge benda tu. So, yang bezanya cuma bahasa. Dan bagi saya benda tu tak jadi masalah lah. Cumanya kira nak kata cabaran saya sebabnya kita tahu Australia, kita kat Malaysia belajar English British kan. Diorang from Australia dia punya accent slang dia lain. So at the first time tu saya dengar saya macam okay, it takes time lah untuk saya to mingle out with this kan. Okay, tapi alhamdulillah lama-lama saya pun dah jadi macam dah boleh adapt dengan benda tu. And the best part is saya jadi lebih interested to improve myself walaupun saya seorang ustazah. Tapi kita we challenge ourselves untuk menguasai bahasa Inggeris. Dengan cara saya mula Inggeris, baca dalam bahasa Inggeris. So dekat situlah bagaimana kita sebagai seorang guru boleh improve diri kita dalam penguasaan bahasa Inggeris. Sebenarnya bukan pada subjek agama semata-mata. Sekarang ni kita dekat Malaysia kan, kita dah nampak math, science, kita dah belajar dalam English. Who knows in the future, kita belajar all of that things in English except Okay, nice. Okay, kita mestilah nak kena. Okay. Right, rasa nak pergi Aussie. Okay, jom. InsyaAllah. Okay. Mungkin you boleh share sikit culture dia kata Ustazah nanti mengajar bila pelajar cuti sekolah yang datang Aussie. Australia ni macam mana Ustazah? Silakan. Okay, saya Australia ni saya ada 2 klien. So which mean ada 2 family lah yang saya ni. So usually bila kita WhatsApp texting dengan their parents tu in Malay lah. But the thing is bila saya nak communicate dengan anak-anak dia in English. Okay. Sebabnya yang ada klien yang pertama anak-anak 3 beradik. Okay, 3 beradik umur 13, 12 dengan 8 tahun. Maksudnya ada tahap sekolah rendah dengan sekolah menengah. Okay. Lepas tu bila macam mana nak kata? Bila yang klien saya ni bila bayangkan saya mengajar dalam satu masa within 1 jam saya nak mengajar 3 beradik ni and saya nak make sure all of them dapat apa yang saya ajar. Contoh kan. It's quite challenging for me but bagi saya it train me in the future lah kan. Kalau ada anak sekali 3 macam mana nak ajar anak-anak tu sekali 3 orang. Okay, so macam klien request mengaji. Mengaji, so dengan adik dia kita Iqra. Kakak dia Al-Quran, yang kakak lagi seorang tu dah khatam, kita belajar tajwid je. Okay.
Lepas tu bila saya tak sangka lah sebab mula-mula klien saya dia request nak mengaji je. And then after 1 month dia kata, Ustazah, boleh tak Ustazah ajak anak saya fardu ain? Okay, at this moment saya kata of course sure. Orang nak kita like orang dah nak lagi kita nak kongsi kan. Saya kata boleh. Tapi saya recommend macam ni. Puan nak tak kalau kita guna syllabus KPM, syllabus Kementerian Pendidikan Malaysia, yang level sekolah rendah tu. So that anak-anak ni walaupun dia dekat Australia, dia tak ketinggalan. That mean dia gain something lah. Maksudnya kenapa saya nak expose syllabus Kementerian Pendidikan Malaysia? Not because saya guru KPM, no. But for me, bila kita sebut pendidikan Islam, dia merangkumi jawi, ibadah, akidah, sirah. So secara tak langsung anak-anak ni dia dapat belajar semua. Not only for fardu ain, very specific to that. Okay. Then bila dah tu kita masuk sekali. Okay, tu untuk yang klien pertama. Lepas tu nak jadi ceritanya, saya tak sangka lepas 3 bulan macam tu tiba-tiba admin CMN contact saya. Dia kata, Cikgu Nadira, free tak hari Isnin dengan Selasa 5 petang? Puan Hafizah Australia lepas tu saya kata why not? Kebetulan sebab saya memang guru sekolah rendah, kita balik sekolah, petang kita free kan. So saya memang, saya kata boleh saya ajar. Kiranya nak katanya, okay, yang klien pertama 3 beradik, yang klien kedua anak tunggal. So cara pendekatan tu totally different. Bila kita ajak orang yang dengan adik-beradik, lepas tu dengan orang yang seorang kan. Yang 3 beradik ni karakter dia orang pemalu. Masa mula-mula jumpa saya macam takut-takut, mungkin muka saya garang ke tak tahulah kan. Mungkin orang tak kenal kan, mungkin saya nampak serius macam tu kan. Lepas tu saya, sebab tu kalau perasan video saya masa first tadi yang saya kata hi Syahira, Atira and Daniel, I'm Ustazah Nadira. Okay, berdasarkan pengalaman saya lah, bagi saya benda tu kalau untuk kita boleh buat a short video sebelum kita jumpa student kita, so that student kita, oh ni ke cikgu yang nak ajar saya. So dia dah nampak kita punya cara macam mana, so dia akan kurang lah sikit rasa takut tu. Okay, alright, okay. Lepas tu berbalik kepada yang klien kedua tu, anak tunggal. Lepas tu berbeza sebab yang klien pertama kita dah slow and steady sebab dia orang sangat pemalu semua. So saya je yang banyak berinteraksi kan. Bila masuk klien kedua, dia anak tunggal tapi dia seorang yang talkative. Lepas tu mak dia cakap, Ustazah dia ni cepat bosan. Saya pun macam okay, so saya kena tukar strategi macam mana nak tackle. It turns to klien kedua ni, kita buat two-way communication. I treat her just like my friend. Untuk dia feel, untuk dia rasa yang saya dekat sini ada dengan dia untuk share knowledge dengan dia sebagai seorang kawan lah. Okay. So far bila you buat macam tu, apa perubahan yang you nampak? Ambil masa berapa lama tu nak jadikan dia selesa dalam kelas Ustazah? Silakan Ustazah. Okay, lepas tu nak katanya yang klien kedua tu anak dia umur 12 tahun. So dekat situ saya learn something macam sebab dia seorang-seorang, then she needs a friend. Dia cakap, Ustazah saya tak ada orang, saya nak bercerita. So apa yang dia rasa tentang hari tu semua dia cerita dekat saya. So saya sebagai seorang guru, I've tried my very best to make her feel very interested to know, untuk belajar ilmu agama ni. Sebab dia dulu dekat sebab dia dulu duduk Malaysia, then Australia. So dia merasai perbezaan budaya bila once you duduk dekat Malaysia, then suddenly you kena pergi luar negara yang community around you non-Muslim. So this is quite challenging lah.
for her. But Betul. me, as a teacher, kita nak terapkan, kita belajar ilmu pendidikan Islam ni bukan untuk silibus mata-mata, tapi saya nak terapkan nilai tu. Okay. The big thing is about kepentingan menutup aurat. Dia pernah cakap dekat saya, Ustazah. Ustazah tahu tak, saya kan dekat sekolah, kawan saya semua non-Muslim. Lepas tu dia keep asking me, Ustazah kenapa pakai tudung. So benda tu buatkan kita sebagai seorang guru nak bantu dia untuk jadi lebih baik, untuk jadikan benda tu sebagai satu kewajipan sebagai seorang Muslim-Muslimah kan. Okay. Alright, menarik tu. So tuan-puan, kita nak cerita banyak, kita nak layan satu video, nak tengok kelas Ustazah Nadira ni macam mana sebenarnya. So sebenarnya kelas ni hot from oven, petang tadi kelas diorang. So jom kita tengok satu video yang dikongsikan, yang dapat direkodkan dan kita nak kongsikan pada malam ni. Mungkin anda sedikit sebanyak dapat gambaran macam mana sebenarnya kelas kelas Ustazah Nadira ni, kelas yang jauh beribu batu daripada Malaysia, bukan dalam Malaysia tau, bukan sekitar Malaysia, ni ke Australia jauh sana. Dia sebenarnya Ustazah Nadira ni ada juga klien selain Australia tau, dia tak nak cerita malam ni. So malam ni mungkin kita highlight macam mana beliau handle pelajar dia kelas online ke Australia tu sendiri. Boleh tuan-puan? So team boleh ready? Jom kita tengok, ada sedikit video yang kita dah ready. Silakan. You share your experience, what you feel at the first moment when Mama told you that you have a class with Ustazah Malaysia. You need to attend this, and until now, what is what we call perubahan dalam hidup Bini lepas kenal dengan Ustazah, lepas belajar dengan Ustazah. I was shocked when Mom told me I have class, like I have the class with you, and I was really shocked as well. In 2020, I had 4 class every week. Every week I have 4 class. In Khamis, Jumaat, Sabtu Ahad 45 minutes, both of them, and then in Khamis, Jumaat I have 30 minutes. So I was really shocked, why would you add another one? But Mom removed the Khamis, Jumaat, they said it's dua kelas yang saya and one with you. I was really shocked because I was, but to say I thought you would be really strict, like really strict. Like you don't even let me drink. I thought you would be that kind of person that I have my hand in. I have to do that. But, like I thought you were gonna be really strict, but then I got used to you. You're really friendly. You love to hear about me, and you love to know about my day, and you make me feel appreciated. Ooh. So when you feel that I make you appreciated, that is it the reason why you love to learn about the Islamic knowledge, or you have another reason? Yeah, I love learning about Islamic knowledge, and I have someone to talk to, even though I have lots of friends, but they don't really want to hear about my day, they have their own life to deal with. And you have your own life to deal with, but you have to be stuck with me for 1 hour and a half, so you don't really have a choice. No, that's not the reason. That's my responsibility. I love to share with my kids, don't worry. And that's the reason why until today, I'm still here with you. Even I'm gonna be with my kids at school, and for sure, I have my kids also online with you and my other kids. Ustazah faham ke dia cakap apa? Tuan-puan, itu sedikit video yang kita kongsikan. Thank you, Coach Amir ada power ni. Betul tuan-puan. Cara dia bercakap, student tu dah lah cair kan. Daripada Cik Puan Zainab ada, Tuan Azrai pun ada. Thank you tuan-puan, Ustazah Rosnina, Coach Isa dan Ustazah Nadira. Assalamualaikum. Nilai lebih penting dari silibus daripada Gujan. Thank you guys yang join. Daripada Tuan Azrai ni menarik Dah plan sepatutnya habis belajar nak join program internship di luar negara macam exchange student program tu, tapi tak kesampaian sebab pandemik. Okey, faham. Benda pun kita tak rancang berlaku macam ni. Tak apa. Niat, dah pasal niat tu bagus Tuan Azrai. Mungkin
boleh usahakan lah online ke dan sebagainya. Boleh tak saya nak belajar dengan Ustazah juga? Oh, menarik ni. Okey, kita boleh tanya Ustazah Nadira, macam mana dia handle pelajar dia yang cakap cair macam tu, nak ajar agama, pendidikan Islam pula. So saya nampak yang padunya tu, pelajar tu bagi tahu sendiri, you appreciate me so much. Dia tak cakap tentang best lah belajar solat, belajar ambil uduk, belajar tutup aurat, belajar mengaji. Nampak tak tuan-puan? Point ni sangat mahal tau. Bila student nampak kita appreciate dia, kita hargai dia, kita nak dia pandai, kita ajar dia sungguh-sungguh. Jadi kan dia rasa macam cikgu ajar ni bukan sebab nak duit je. Ustazah, pelajar cakap you appreciate I sangat-sangat. Apa perasaan Ustazah dapat feedback macam tu? Silakan Ustazah. Of course lah, saya tak sangka dia nak cakap macam tu. Sebabnya saya tak pernah expect lah, sebab niat saya buat online class ni, saya nak share ilmu dekat dia so that benda tu dia boleh apply dalam kehidupan dia. Perasaan tu tentulah terharu. Dan saya harap walaupun sebab insyaAllah dia tahun depan dia dah nak balik Malaysia, at least bila dia balik Malaysia dia tak ketinggalan syllabus KPM walaupun dia around 4 years dekat Australia tu. Tuan-tuan boleh nampak pelajar nak ada kawan yang berpengetahuan, yang layan pertanyaan dia, layan pendapat dia. Thank you daripada Gujan. Ramai yang join malam ni. Terima kasih banyak tuan-puan nak share pandangan anda, nak share soalan pun okey je. Silakan Ustazah nak tambah. Saya hari ni saya rasa nak share tips. Boleh. Tips untuk pupuk minat belajar agama in English. Betul Ustazah? Silakan. Power slang Ustazah, boleh pindah negara. Daripada Coach Muhammad Noor. Daripada Nur Maziah, terbaik. Terima kasih tuan-puan yang join. Bila mengajar dari hati, tahniah Ustazah, inspiring daripada Gujan. Ini kita bukan nak cakap dia mengajar dari hati, habis kita ni takkanlah mengajar dari mulut. Tapi kita boleh nampak tau, pelajar tu dia rasa sampai tak. Kadang kita dah buat yang terbaik, kadang pelajar pun macam ikut cikgu lah, saya memang tak nak belajar. Dapat biasalah jumpa pelajar yang pelbagai ni tuan-puan. Waalaikumsalam daripada Cikgu Fera. Ada yang nak mengajar online? Tuan-puan, silakan. Mungkin anda nak share pandangan anda, macam mana anda berhadapan dengan pelajar anda masa kelas online tu. Diorang enjoy ke, tutup kamera ke, senyap je ke, ataupun yang jenis cerita banyak talkative. Cikgu tu. Ni kita boleh nampak hari ni Ustazah Nadira dia kongsikan. Pelajar dia dekat Australia, sebenarnya pelajar Malaysia, orang Malaysia berpindah. So dengan perubahan budaya, nak belajar agama tu sendiri. Kita kalau duduk tempat orang nampak kita pelik sikit. Asal agak tudung kan? Kenapa tutup aurat? Kenapa semayang? Kita yang kecil kan baru nak membesar, rasa susah nak jawab soalan-soalan tu. Tapi bila Ustazah Nadira dia share, dia kata saya bila pelajar saya tanya macam tu, saya rasa bertanggungjawab, rasa macam I have to teach this student. Saya kena buat yang terbaik, kena guide dia. Kerana dia dah bukan sekadar mengajar fardu ain atau mengajar pendidikan Islam tu sendiri, dia lebih pada Islam kita sesama Muslim tau. Rasa tak? Tak nak, kena buatlah benda ni. So dapat tuan-puan. So Ustazah Nadira dia nak sambung, dia nak share dengan kita. Mungkin dekat Malaysia, kita dah biasalah. Saya bincang dengan Ustazah Nadira. Ustazah, kat Malaysia kita rasa biasa je belajar agama Islam ni. Tapi kat luar negara, Coach Isa dia lain. Oh kenapa tu Ustazah? Mungkin Ustazah boleh share. Dia kata kena ada awareness lah. Mungkin ada pelajar-pelajar yang luar negara, pelajar-pelajar yang dari luar negara balik Malaysia. Kadang dia orang macam mana nak tulisan Jawi ni Dapat tak? Fardu ain ni macam mana? Ambil wuduk macam mana? Tayamum ni macam mana? Batal wuduk ni macam gini Oh, puasa macam gini. Kat luar negara tak macam ni pun. So dapat. Jadi bila Ustazah Nadira dia terangkan step by step. Dia kata awareness nak tak nak. Bukan sekadar guru, ibu bapa pun kena main peranan penting. Ada sekali tu, Ustazah Nadira share,
Ustazah suruh anak saya mengaji, dia nak. Suruh solat, dia nak. Saya mak ayah dia ni, suruh anak saya, dia tak nak. Tuan, nanti nak dengar cerita daripada Ustazah Narirah ni. Sementara saya nak welcome, thank you guys yang join. Ustazah pergi Aussie jap. Okay. Tuan, ada isu teknikal sekejap Tak dapat pergi Aussie, mengajar student dari sana pun dah syok Macam tu baca ada. Thank you. Cikgu Biha ada. So, ada lagi tau. Pada saya, best gila cerita Ustazah Nadirah ni. Sebab dia bukan sahaja, dia dah lah bukan bidang pendidikan. Ini dah lain dah ni. Maksudnya patutnya dia dah lah master in Islamic Economic. Patutnya kerja lah yang best sikit Dia kata, saya seronok lah mengajar coach Isa. Okay, tak apa, carry on. Mengajar English. Okay, tak apa. Dia kata lah, simple je. Study sikit, year 5, primary ni. Okay lah. Ajar fardu ain pula. Ajar mengaji pula. Saya kata, ya betul Ustazah ni. Dia kata, it's okay, boleh. Next tu pula, klien dia ni recommend tau. Ustazah, ajar anak saya untuk form 1 pula. Syllabus form 1. Ustazah Nadia dah macam rasa susah. Dia macam dia cakap dengan klien lah. Tuan, puan, saya ni biasa ajar primary je. Ajar sekolah rendah. Untuk syllabus KPM sekolah rendah, pendidikan Islam saya okey. Saya dah biasa. Tapi untuk sekolah menengah ni saya tak berapa lah. Tak apa. Klien bagi tahu. Ustazah Nadia, I trust on you. Jadi bila Ustazah Nadia tu, dia dapat feedback macam tu dengan klien dia, macam kenapa klien ni nak juga dia ajar juga anak dia, tapi syllabus yang sepatutnya dia tak ada kepakaran pun dekat situ. So what happen is, Ustazah Nadia dia try juga. Dia study sebab, tuan-puan, kita diberi kepercayaan. Ustazah Nadia diberi kepercayaan amanah daripada klien tu sendiri. I choose you teach my children tentang syllabus ni. Walaupun you kata you tak yakin, tapi I yakin dengan you. Nampak tuan-puan? Kita kadang pendidik, kita tak yakin dengan diri kita. Tapi bila pelajar, parents yakin dengan kita nak tak nak, kita akan try our best tau. Ini menjadikan kita akan study. Yelah, study sikit tentang syllabus. Lepas tu Ustazah Nadia ada share lah dengan pelajar. Ustazah jangan pergi Australia dulu. Kembalikan Ustazah Nadia. Ni tuan-puan kena jerit 3 kali. Kembalikan Ustazah Nadia. So tuan-puan, kalau kelas online ni biasalah kalau ada isu online dan sebagainya. Oh, thank you. Ada Ustaz Azwan. Welcome guys. Tuan-puan, thank you very much yang join malam ni. Ilmu rentas benua. Bukan ajar sekitar Malaysia. Cikgu dekat Malaysia. Pelajar dekat Australia. Online kelas dari Malaysia ke Australia. Bersama dengan speaker kita malam ni iaitu Ustazah Nadirah Muhammad Sarif. Atau lebih mesra lah dikenali sebagai Ustazah Dira. Ustazah Dira, diorang kata Ustazah dah pergi Australia, betul ke? Masih kat Malaysia ke tak Ustazah? Ustazah dah pergi Australia ke? Kalau pergi ajak kami. Belum lagi, insyaAllah. Nanti Belum kita lagi. pergi sama-sama Tunggu lepas keadaan COVID dah reda. Oh, kita doa. Ustazah, mungkin you nak sambung tentang tips minat belajar agama in English. Silakan Ustazah. Okay, so hari ni saya nak kongsi tentang tips macam mana kita nak Oh, serius lah? Ustazah dah pergi Australia balik. Thank you, Teacher Shira ada. Yakin sebelum online. Thank you very much guys yang join. So, tengah-tengah ready ni tuan-puan. Ada 4 Okay. 4 formula dia. Silakan Ustazah. Formula dia Okay, the first one A-S-A-I. is asking. Okay, kenapa Okay. asking? Sebabnya Mm-mm. bila buat online class, Silakan. Okay.
A is for asking. Okay, asking means tanya. Okay, kenapa? Sebab bila buat online class, we need to do communication two ways. Communication dua hala. Okay, so bila communication dua hala ni, kita akan jadi guru akan dapat tahu apa yang pelajar tak faham. Dan guru akan cuba sehabis baik untuk terangkan dekat pelajar apa yang dia tak faham. Okay, so the second one, we move to the second one is sharing. Kenapa sharing? Lepas habis bila masa dah belajar tadi, dah go through what we learn semua, so kita sharing. Okay, dengan keadaan sekarang ni yang musim PKP, most of us dekat rumah. Okay, so bila kat rumah kita tak jumpa kawan kat sekolah. So bila orang yang terdekat dengan kita is our family. Mak, ayah, adik-beradik. So after habis kelas, kita share apa yang kita belajar hari ni. Contoh kan, hari ni Ustazah cakap lah, Mama nak tahu tak, tadi kan Ustazah ajar tentang wuduk. Lepas tu kan Ustazah cakap kita sebelum tidur disunatkan ambil wuduk. Mama tahu tak ambil wuduk macam mana, kita share benda tu. So sebabnya bila kita share, benda tu akan lebih mudah, kita mudah ingat lah kan. Sebab bila dah asking tadi, then sharing. Okay, lepas kita dah sharing, kita apply. Apply maksudnya kita buat. Maksudnya dah tahu dah bila dah belajar dengan Ustazah, Ustazah kata sunat ambil wuduk. Jadi buat. Tapi kita tak nak buat masa tu je, hari ni belajar, okay kejap lagi kita buat lepas tu esok dah tak buat. Okay, yang terakhir istiqomah. Istiqomah atau bahasa mudah dia konsisten. Bila kita dah buat, so kita kena buat hari-hari lah, lama-lama benda tu akan jadi habit tau dalam kehidupan kita. So secara tak langsung, bukan sahaja kita yang dapat manfaat, tapi kita seluruh orang sekeliling kita pun dapat benefit tu. Jadi boleh tak audience type dekat komen apa point yang hari ni Ustazah kongsikan. Kita ada A, S, A, I. Apa dia? A untuk apa, S untuk apa. Okay, A for asking. Then lepas asking kita sharing. Lepas kita dah share, kita apply. And the last one, bila kita dah apply, kita keep consistent, which mean istiqomah. Okay. Okay, okay, Gujan. Okay, Alhamdulillah. Okay, Gujan cakap asking, sharing, apply, consistent. Okay, consistent in bracket istiqomah. Okay, Alhamdulillah. Alright. Daripada Salwani Suwandi pun ada. Assalamualaikum Ustazah. Thank you tuan-puan yang join. Coach Bahari Sujak pun ada. Thank you tuan-puan yang join. Jemput untuk kenalkan diri. Join live daripada mana tu. So malam ni cikgu kita bukan pergi Australia. Dia ada dekat Malaysia. Saya pelajar dia dekat Australia. Ada juga yang tanya Ustazah, ambil wuduk secara online macam mana Ustazah? So kelainan Ustazah, ajar pelajar luar negara so, ni. Lagi satu, bagi saya lah, bila belajar kelas online ni, dia bukan dia melibatkan ambil wuduk secara online macam mana Ustazah? Lain macam. Okay, ambil wuduk secara online macam mana Ustazah? Okay, sebenarnya semua dah tahu. Cuma Ustazah bila ajar anak-anak ni online, kita show video. Walaupun diorang duduk kat overseas kan, macam Syahirah, Atirah dengan Daniel tu, yang tiga beradik tu, dia tahu pasal Upin Ipin. So Ustazah tunjuk dekat dia, tengok Upin Ipin pun ambil wuduk. Daniel nak ambil wuduk tak? Macam tu lah. So kiranya bukan peranan Ustazah je. Dekat Australia tengok Upin Ipin guys. Alhamdulillah daripada Nur Lela. Thank you. Daripada Tutor Professional Malaysia, tips tu A-S-A-I kalau ikutkan. I tu istiqamah tapi nak letak C pun okey je, tak ada masalah. C tu lebih pada konsisten, istiqamah lebih kurang sama. Thank you kepada yang dah share. Teacher Syira dah share asking, sharing, apply dengan istiqamah. Daripada Rosmah, hebatnya Dira. Ni mungkin kenalan daripada Ustazah Dira. Thank you very much and share. So saya tanya juga Ustazah Dira, you malam ni first time ke live? Dia kata tapi saya tengok dia memang tak nervous langsung, dia steady je. Saya nampak
itulah dia bila ada passion ni, you akan share tu. Niat you nak berkongsi tau. Niat you memang, ni suka mengajar. Tak fikir apa-apa dah. Coach, on, kita start lah sharing. So thank you very much yang dah share balik, iaitu tentang point 3 tips untuk pupuk minat belajar agama in English. So Teacher Dira, Ustazah Dira dah bagi tahu asking, iaitu dia kata tanya pelajar, kesan dia, pelajar akan respon dan ada two-way communication. Itu yang A. S, sharing, dia suruh pelajar dia share dekat mak, ayah sebab PKP kat rumah je. So dah habis kelas tu, dia minta pelajar dia lah. Mak tahu tak ambil wuduk sebelum tidur tu macam mana? Pada saya menarik kan? Tapi kadang kena ajar juga skill berkongsi ilmu tu. Kadang, mak, ambil wuduk lah mak. Oh, sila ajar. Kau nak ajar aku lah. So, kena ajar anak murid kita step by step. So, maksudnya, point yang S tu iaitu lebih daripada sharing, share balik lah. Share balik dengan orang sekeliling, dekat family dan sebagainya. So, yang ketiga, AS, atau A, iaitu apply. Apply ni terus buat. Iaitu sebelum tidur ambil wuduk. Tenang je Ustazah Naidra, walaupun first time kagum. Thank you, hujan. So apply ni, so dah contoh ambil wuduk sebelum tidur tu, jangan buat hari ni je. So maksudnya terus buat. So point yang terakhir iaitu dia panggil I tu istiqamah. So konsisten lah, sebelum tidur ambil wuduk, sebelum tidur ambil wuduk. Pada saya yang best, bila Ustazah Dira ni dia share dengan pelajar luar negara kan, tengok open event pula tu. So lagi senang lah kan, dia ada success picture yang dia boleh follow, dia tengok, oh Upin buat, Ustazah ajar benda yang sama, so dia buat lah. Pahala tu, tuan-tuan boleh nampak tak? Kita ajak, pelajar terus apply. Seronok tu, bukan kepalang tau, rasa macam kita nak ajar lagi sebab kita yakin pelajar tu terus apply, terus share balik dekat mak. Kalau mak ayah dia rasa macam, oh Ustazah ajar apa anak saya ni, suruh saya ambil wuduk. Jadi kita faham, ilmu tu sampai. Ustazah, kami belum puas. Jangan apply lagi, we need you. Daripada Teacher Shira. Kejap, kita bagi ruang Ustazah. Kejap lagi kita nak dengar cerita dia. Dia ada share dengan saya dia punya niat. Dia kata humble. Belum fly lagi Dia punya Sama-sama. humble mission lah. Okay. Ustazah, untuk tahun ni, mungkin Ustazah boleh share. Apa fokus Ustazah 2021 ni? Silakan. Katanya ada 2021. niat yang harmoni. Silakan. Okay, niat harmoni. Doakan saya. Okay, saya berniat untuk buat modul pendidikan Islam. Okay. In English and Malay, dua bahasa lah. Kita meraihkan student saya yang dekat Malaysia dengan student saya yang dekat Australia. Okay, Kenapa, jadi doakan agar impian saya menjadi kenyataan, insyaAllah. Kenapa nak ada modul yang macam tu? Mungkin boleh share sikit. Silakan. Apa dia, Coach Isa? Maaf. Kenapa Ustazah nak ada modul pendidikan Islam ada in English sekali? Silakan. Oh, ada in English. Okay. Sebabnya bagi saya zaman sekarang ni everything English is kita kata bahasa perantaraan jugalah. Sebabnya dengan bahasa itulah menyatukan kita. Sebabnya based on pengalaman saya lah. Kalau contoh kan, saya tak pandai bahasa Inggeris. Macam mana saya nak mengajar anak-anak kat sana? Sebenarnya kita selalu rasa macam benda tu susah. Tapi bagi saya, it's about benda tu kita kena cuba dulu, practice. Practice makes perfect. Kiranya nak kata sebab saya setiap minggu jumpa anak-anak ni, jadi saya pun improve. So bagi saya benda ni give and take. Sebab apa? From me, they learn Malay. So dia orang pun belajar, saya belajar bahasa Inggeris dengan dia orang pun belajar bahasa Melayu dengan saya. Sebabnya dekat sana dia anak-anak ni dia belajar international school. So bahasa perantaraan dia memang bahasa Inggeris lah. So bagi saya dua-dua dapat manfaat. Student kat Malaysia dapat manfaat, student kat Australia pun dapat manfaat. So modul ni insya-Allah lah saya
Sebab kita more kepada pendidikan sekolah rendah, more kepada interaktif lah. Bergambar macam tu. Doakan agar niat murni saya ni menjadi kenyataan, insya-Allah. Guys, doakan guys. Okay, and saya berpegang, amin. Saya berpegang pada prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kenapa saya nak buat modul? Sebab bagi saya, andai kata satu hari nanti, kalau saya dah tak ada dekat sini, modul tu yang akan menjadi kiranya menjadi ilmu yang bermanfaat bukan sahaja student dekat Malaysia, malah dekat Australia, bukan sahaja dekat Australia, around the world lah benda tu. Sebab kita pun around the world, kita ada community Muslim kan. Okay. Doakan saya. Kena tulis doa Ustazah ni. Jika kita tak ada, modul tu yang akan jadi manfaat untuk kita. Betul kan Ustazah? Ya. Apa sebenarnya yang bukan sebab saya yang buat modul tu tak, tapi semua ni daripada Allah. Saya ni cuma pengantara je. Ilmu siapa saya hari ni sebab doa ibu, ayah dengan orang sekeliling saya. Betul. Alright. Tuan-puan. Daripada Norlela katanya amin. Semoga Allah pemudahkan Ustazah Nadira buat modul tersebut. Amin. Daripada Nur Mazia. Thank you guys yang support, yang komen, yang share live malam ni. Thank you very semua. much. Didoakan semoga Saya harap dipermudahkan semua urusan. dapat manfaat. Yes. Daripada Gujan. Amin. Okay, Gujan mungkin kita boleh jadi partner buat modul in the future, insyaAllah. Sebab bagi saya benda ni, kalau saya seorang, bagi saya benda ni kalau kita buat secara berjemaah lagi dapat manfaat lah kan. Idea tu guys. Okay. Lulusan luar negara, saya ni lulusan Malaysia je. Mungkin Gujan ada extra knowledge pada bahagian ni. Saya terbaiklah Ustazah. Gujan betul lah, dia lulusan luar negara tapi dia dalam negara memang dia ajar pelajar dia betul-betul. Ustazah Nadira pelajar lulusan dalam negara tapi ajar pelajar luar negara. Masya Allah. Go beyond expectation. Okay. Semoga Allah permudahkan urusan Ustazah dari setiap sudut, diberi kekuatan untuk terus bagi ilmu dan manfaat pada yang memerlukan. Sayang Ustazah Nadira. Thank you Teacher Syira. Daripada Gujan, Allahu Akbar. 3 love. Macam mana nak bagi love Macam gini lah. 1, 2, 3. Thank you Gujan. Guys, itu alamak idea mahal lah. Buat modul, collaborate dengan team yang ajar subjek yang sama. Power tak? Jadi tak payahlah perah otak seorang-seorang. Ajak team, sekali lah buat sesama. Menarik. Saya minta team untuk kongsikan. Mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang ada niat macam Ustazah Dira tadi. So tuan-tuan pada 30 dan 31, siapa nak buat modul? CI. So tuan-tuan, walaupun orang kata tak boleh nak merentas negeri dan negara, kita dekat rumah, inilah masanya. Duduk rumah buat apa? Jom buat modul. Duduk rumah buat apa? Jom buat modul. Boleh juga buat macam tu. So Legend Blueprint Mentorship pada 30 dan 31 Sabtu dan Ahad tuan-puan, yang mungkin belum tahu lagi, mungkin terlepas pandang lagi, yang ada bengkel nak buat modul special untuk pendidik di luar sana. This is it. This is the time. Bersama dengan Coach Muhammad Noor Muhammad Tahir, dia akan kongsikan ada 10 formula guys. 10 formula. Mungkin anda dah tengok video-video yang dia dah kongsikan. Kalau belum, anda patut tengok segera. Tuan-tuan, saya tak nak anda terlepas. Wow, collaboration yang mantap. Kami setuju daripada Teacher Syira. Thank you guys. Kami dah kongsikan link. Jika anda nak tahu lebih lanjut dekat ruangan komen tu, pergi je CMN Academy /legend2021. Yang berminat guys, klik, anda akan tahu dengan lebih lanjut. Mentor, tunjuk aja Kusifu. Thank you Tuan Nazrai. Jom buat modul. Daripada Gujan, kena ambil kata-kata Coach Isa tu. Yelah, kalau Tuan Amin Idris kata dekat malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. PKP duduk rumah buat apa? Jom buat modul. Boleh teman-teman?
So untuk makluman anda juga, pada besok kita akan bersama dengan pelajar-pelajar PT3. So bermula pagi sampai ke petang juga. So saya kongsikan ada 3, iaitu yang pertama kita ada subjek matematik dulu. Matematik daripada Cikgu Maslinda. Okay, thank you. Yang kedua kita ada slot sains dengan Teacher Z. Dan petang kita ada English bersama dengan Teacher Soliatul. So tuan-puan, ni jadual dia. Mungkin ada pelajar-pelajar yang nak tahu lebih lanjut. Kadang cikgu pun nak join tau. Saya kata, ni untuk pelajar PT3 lah guys. Okay, ni jadual. Nak screenshot, nak tengok balik pun boleh. So thank you very much guys. PPSR dan SPM dan so ni last lab, final lab untuk PT3. Ustazah Dira, mungkin sedikit nasihat you untuk tutor, pendidik yang nak kuatkan semangat, boleh ajar pelajar luar negara macam you. Silakan. Oh yeah. Silakan Ustazah. Sedikit nasihat daripada you. PKP duduk rumah buat apa? Join LBN. Thank you Tuan Azran. Oh ya, buat join LBN Ni nak join online ke? Memang join online Jangan gatal-gatal nak merentas. Thank you daripada Gujan. Take care. Yang join daripada awal, daripada Teacher Shira. Kita ada tadi daripada siapa lagi yang join? Norlela, Mazia. Terima kasih Cik Puan. Tuan-puan yang join. Tadi saya perasan ada Coach Bahadir Suja ada. Ustaz Sasa ada. Ustaz Azwan. Takut ada yang tak kenal So Cikgu Biha ada tadi. Cikgu Farah. Thank you very much. Thank you semua yang support. Yes, betul. Okay, yang komen. Silakan. Maaf kalau saya ada terlepas pandang. Nasihat, silakan Ustazah. Untuk kami nak ajar juga pelajar luar negara macam Ustazah. Silakan. Cik Puan Zu pun ada. Nasihat Ustazah. Silakan. Mungkin sedikit kesimpulan untuk tajuk malam ni. Boleh Ustazah? Sedikit kesimpulan. Yes. Okay. Mungkin daripada tagline tu, jarak mungkin menjauhkan kita. Tapi demi ilmu, perjuangan kita, teknologi tu yang menyatukan kita dan menjadikan siapa kita hari ni. Jadi, manfaatkan penggunaan teknologi tu ke arah yang lebih baiklah, ke arah yang memberi manfaat. Sebabnya sekarang ni tak ada, bagi saya tak ada alasan untuk kita tak belajar. Online class ada, banyak yang boleh jadi sumber rujukan kita untuk masa ni. Okay, akhir semoga kita semua sentiasa kita buat baik untuk Allah sayang dan kita sentiasa bear in your mind. Okey. Terima kasih banyak daripada Ustazah Nadira. Kami dah kongsikan link untuk join Best PT3 daripada Tuan Azran. Nak juga belajar Kak Auzi, boleh jumpa. Jauh di mata, dekat di hati. Semoga ceria selalu. Join LBM, join. Thank you very much tuan-puan. Kita doakan anda berada dekat Rahsia Sejahtera. Thank you very much yang join malam ni. So saya yakin esok lusa ada ramai lagi speaker-speaker yang menarik dah ready untuk berkongsi dengan anda dalam slot Fantastic Online Booster siang malam jam 9.30. Perkongsian lebih kepada ni pelajar-pelajar di luar sana, mungkin dari segi subjek akademik, subjek agama, subjek dewasa, motivation, mungkin tips-tips belajar. Mungkin secara santai anda join, anda boleh dapat sesuatu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustazah Nadira. Tuan-puan, minta maaf kalau ada kekurangan, isu teknikal dan sebagainya. Kita jaga kita tuan-puan. Yakin sebelum berjaya. Jumpa anda di LBM nanti. So besok untuk
pelajar-pelajar PT3. All the best. Kita jumpa besok pagi pukul 9 guys. Yakin sebelum berjaya? Be the legend.